Hai YouTuber, kita kembali bersama lagi di channel Spokpo. Semoga anda terhibur. Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kisah ini berlaku ketika aku tinggal di sebuah asrama sekolah di kawasan Pantai Timur. Hari itu merupakan hari Khamis malam Jumaat dan seperti biasa kami diwajibkan menunaikan solat secara berjamaah di surau asrama. Selepas menunaikan solat, tiba-tiba kami dikejutkan dengan satu jeritan suara daripada pelajar perempuan yang berada di belakang jemaah kami. Kami pun terus pergi ke arah suara tersebut untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Kebetulan warden yang bertugas pada hari itu adalah seorang cikgu yang baik lagi comel, iaitu Cikgu Suraya. Terlihat akan Cikgu Suraya yang manis bertelekung itu membuat aku terlupa akan jeritan tadi untuk seketika. Rupanya perempuan yang menjerit tadi adalah Farhana, salah seorang pelajar cemerlang di sekolah kami. Farhana meracau-racau seperti terkena histeria. Farhana juga memaki hamun dan mengeluarkan beberapa perkataan yang tidak aku fahami. Cikgu Suraya cuba untuk menenangkan Farhana dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi gagal kesemuanya. Cikgu Suraya pun mengambil senaskah Al-Quran dan cuba mendekati Farhana. Tetapi Farhana dengan selamba merampas dan membuang Al-Quran tersebut. Kemudian Cikgu Suraya meminta kami untuk melakukan azan. Aku pun menolak azlan ke hadapan kerana azlan ini merupakan seorang anak kepada orang alim di kampung beliau. Azlan ada sedikit ilmu dan keberanian menghadapi makhluk halus ini. Azlan berdiri betul-betul di hadapan Farhana, lalu melaungkan azan sekuat hatinya. Lalu Farhana pun bangun dan menolak azlan hingga rebah ke lantai. Dengan mata yang merah menyala, muka yang bengis dan tenaga yang sangat kuat, kami pelajar lelaki tidak dapat untuk memegang atau menahan Farhana. Farhana mula menjeling ke arah kami. Dengan sekelip mata, aku mula merasa seram sejuk. Jantung aku jangan cakaplah, sudah selaju kereta F1 rasanya. Gaya Farhana macam hendak menerkam ke arah kami. Aku mula mengundur ke arah belakang supaya senang untuk aku melarikan diri jika ada apa-apa yang terjadi nanti. Dalam kepala aku hanyalah lari menyelamatkan diri sahaja, sebab risau kalau aku pula yang kena rasuk nanti. "Apa tengok-tengok?" tanya Azlan kepada Farhana. Farhana hanya ketawa dan mengilai seakan-akan kuntilanak. Selepas mendengar soalan Azlan tadi, "Cikgu, apa kata kita panggil Ustaz Mat? Ni dah macam kena rasuk dah ni cikgu," tanya aku kepada Cikgu Suraya. "Boleh juga. Kamu ajaklah sesiapa untuk menemani kamu ke pondok pengawal dan meminta pengawal keselamatan tersebut panggilkan Ustaz," jawab Cikgu Suraya. Selepas mendengar jawapan cikgu, kami pun terus berlari ke pondok pengawal sekolah. Untuk pengetahuan para pendengar, jarak asrama dengan pondok pengawal keselamatan sekolah sangat dekat. Hanya dipisahkan dengan sebuah padang olahraga saja. Bermakna untuk ke sekolah, kami perlu melintas padang tersebut terlebih dahulu. Semasa berada di tengah padang, aku diperlihatkan dengan satu kejadian yang pelik yang menyebabkan aku meremang bulu roma. "Azlan, cuba tengok apa yang hitam tu," tanya aku pada Azlan. "Itu cuma kucing hitam je lah. Janganlah fikir yang bukan-bukan," jawab Azlan. Memanglah kucing. Tapi kenapa kucing tu jalan mengundur dengan mata yang merah lagi tengok ke arah kita?" tanya aku sedikit tergagap. "Janganlah ditegur. Itu bukan kucing betul pun. Buat tak nampak je lah," jawab Azlan yang sedikit marah. Mendengar kata-kata Azlan tadi membuat aku semakin laju berlari. Kalaulah aku seorang tadi, dah lama dah aku patah balik ke asrama. Kang tak pasal-pasal kucing hitam tanya aku nak ke mana pula. Boleh demam seminggu rasanya tu. Sebaik saja tiba di pondok pengawal keselamatan, pengawal keselamatannya pula tak ada. Mungkin sedang meronda agaknya. Agak lama jugalah kami menunggu.
Lalu kami membuat keputusan untuk meninggalkan satu nota dengan kertas yang ada di pondok tersebut, supaya pengawal segera ke asrama sekolah setelah terlihat nota kami. Semasa dalam perjalanan menuju ke asrama semula, kami merasakan seperti ada lembaga hitam yang mengikut kami daripada belakang. Kami hanya diam seribu bahasa. Hanya kedengaran bunyi tapak kaki dan bunyi kucing yang seakan-akan memanggil kami. Aku langsung tidak menoleh ke arah belakang. Masa tu aku sudah mula berpeluh-peluh. Bulu roma dah meremang sampai ke tengkuk. Seram sejuk pun ada. Terasa teramat jauh pula asrama kami kali ini. Sebaik saja sampai di asrama, aku tengok semakin ramai pelajar perempuan yang terkena histeria. Rasanya lebih daripada 10 orang. Aku tengok muka Cikgu Suraya sudah mula ketakutan, panik, pening, semua ada. Ditambah pula dengan berita pengawal keselamatan tiada di pondoknya. Jeritan pelajar sambung menyambung. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang mengilai. Yang lebih menakutkan lagi adalah Farhana yang memandang tepat ke arah kami semenjak kami pulang dari pondok sekolah tadi. Aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku ingat untuk mengurangkan sedikit perasaan takut. Walaupun sebenarnya kepala lutut aku dah terketar-ketar, tapi disebabkan ramai pelajar ketika itu, aku jadi berani sedikit. Tidak lama kemudian, pengawal keselamatan datang bersama Ustaz Mat. Ustaz pun terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kami di antara pelajar lelaki yang berani untuk melihat cara Ustaz mengubati pelajar perempuan ketika itu. Terkumat kamit mulut Ustaz membaca ayat suci Al-Quran dan meniup ke arah air yang dibawanya bersama tadi. Terus kami disuruh untuk merenjis air tadi kepada semua pelajar yang terkena histeria tadi. Kesemua pelajar kembali pulih, kecuali Farhana. Farhana hanya tersenyum saja ketika air itu direnjis ke arahnya. Melihat akan kejadian itu, akhirnya Ustaz sendiri yang menyapu air tersebut ke muka Farhana. Namun, tindakan itu juga gagal. Farhana hanya ketawa dan memerhati saja gelagat Ustaz. Lalu, Ustaz pun terus memicik kedua ibu jari kaki Farhana dan berbicara dengan makhluk yang berada di dalam tubuh badan Farhana. "Siapa kau? Kenapa kau ganggu anak keturunan Adam?" tanya Ustaz kepada makhluk itu. Makhluk itu hanya ketawa saja. Siapa kau?" tanya Ustaz lagi. "Mereka yang ganggu aku dahulu," jawab makhluk itu. "Bagaimana?" tanya Ustaz lagi. Pergilah, jangan ganggu aku," derik makhluk itu lagi. Selepas selesai Ustaz berbicara dengan makhluk itu, Farhana terus pingsan dan tidak sedarkan diri. Ustaz pun bangun dan berjalan menuju ke arah belakang asrama perempuan. Aku melihat Ustaz menggali dan mengambil sesuatu seperti botol kaca yang tertanam di situ. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Ustaz merenjaskan air ke atas botol itu. Terlihat seperti kepulan-kepulan asap yang keluar daripada botol tersebut. Akhirnya semua selesai dan Ustaz mengambil botol itu untuk diletakkan di tempat yang lebih sesuai. Kami bertanya kepada Ustaz, kenapa kejadian seperti ini boleh berlaku? Ustaz pun memberitahu bahawa sebenarnya asrama ini sememangnya keras dan memang ada cerita seramnya. Sebenarnya sudah lama kejadian sebegini tidak berlaku, sambung Ustaz Mat lagi. Sebenarnya makhluk tadi marah kerana ada pelajar perempuan yang membuang tuala kotor mereka sesuka hati saja, kata Ustaz Mat lagi. Ustaz Mat terus juga menasihati kami supaya jangan tinggalkan solat dan membaca 3 kul setiap kali selepas solat fardu. Dengan ini, ia dapat melindungi diri kita daripada diganggu sama makhluk halus. Manakala pelajar perempuan haruslah membersihkan darah yang ada di tuala kecil mereka sebelum membuangnya untuk mengelakkan diri dari mereka diganggu oleh makhluk halus. Okeylah, sampai di sini sajalah dahulu cerita aku kali ini. Jangan lupa nantikan cerita yang lebih seram
dan menarik daripada kami. Sekian.